Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak murid yang cikgu kasih sekalian. Hari ini kita akan sambung pelajaran ibadat murid-murid darjah 1 Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor. Pelajaran yang keempat yang bertajuk wudu. Baik, hari ini kita sambung anggota-anggota wudu. Baik, anggota wudu yang wajib ada 4. Anggota wudu yang wajib ada 4. Yang pertama, muka. Cuba lihat gambar tu, muka. Itulah kawasan muka yang bertanda anak panah tu. Yang kedua, tangan. Tangan daripada hujung jari hingga ke siku. Yang ketiga, kepala. Sebahagian daripada kepala, jadi anggotanya adalah kepala. Dan yang keempat ialah kaki. Kaki. Tulang balik, anggota wuduk yang wajib ada 4. Yang ni yang mesti dibasuh. Yang menjadi rukun kepada wuduk. Yang pertama, muka. Yang kedua, tangan. Yang ketiga, kepala. Dan yang keempat, kaki. Baik, apakah syarat-syarat sah wuduk? Syarat sah wuduk yang pertama, menggunakan air mutlak. Air mutlak. Apa maksud air mutlak? Iaitu air yang suci lagi menyucikan. Contoh air mutlak, air yang turun dari langit seperti air hujan, air embun, ataupun air yang keluar daripada bumi seperti air perigi, kita guna air perigi, kita guna air sungai, kita guna air laut dan sebagainya. Baik, seterusnya meratakan air ke seluruh anggota wuduk. Pastikan air sampai ke seluruh anggota wuduk yang 4 tadi. Kalau kita basuh muka, mestilah air itu sampai di had muka yang telah kita belajar. Kalau basuh kaki, contohnya kaki, mestilah sampai ke had kaki yang kita had kaki untuk wuduk tu. Kalau kaki, mestilah airnya sampai ke bahagian buku lali. Baik, yang ketiga, tiada sesuatu menghalang air daripada sampai ke anggota wuduk. Tiada sesuatu yang menghalang air daripada sampai ke anggota wuduk. Maksudnya dekat anggota wuduk awak tu tak ada handyplus, tak ada plaster, tak ada benda yang kita tutup. Dia mesti air tu sampai. Itu syarat-syarat sah wuduk. Baik, seterusnya kita lihat sunat-sunat wuduk. Sunat wuduk yang pertama, kita nak ambil semayang, kita menghadap kiblat. Yang kedua, membaca basmalah. Apa dia membaca basmalah? Basmalah tu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, membasuh kedua tapak tangan hingga pergelangan. Sunat. Kita basuh tapak tangan kita hingga ke pergelangan. Yang keempat, berkumur-kumur. Masukkan air dalam mulut, kemudian kita berkumur-kumur. Baik, seterusnya, memasukkan air ke dalam hidung dan menghembuskannya. Masukkan air dalam hidung, kemudian sedut sikit, kemudian kita hembuskan semula. Memasukkan air ke dalam hidung dan menghembuskannya. Yang keenam, mendahulukan anggota sebelah kanan. Biasa kita ambil semayang kan, kita akan basuh yang sebelah kanan. Contoh kita ada 2 yang kita kena basuh tangan kanan dan tangan kiri. Kita dahulukan tangan kanan. Kemudian barulah kita membasuh tangan kiri. Yang ketujuh, menyapu kedua-dua telinga. Maksudnya kita basuh telinga kita. Dua-dua telinga ni sunat dibasuh. Baik, sunat-sunat wuduk seterusnya iaitu mengulang sebanyak 3 kali pada setiap basuhan. Mengulang sebanyak 3 kali pada setiap basuhan. Kita nak basuh tangan, kita basuh 3 kali.
Okey, kita ulang 3 kali. Yang ke-9, muwalat. Ini berturut-turut. Kita mesti berturut-turut anggota yang kita nak basuh tu. Tak boleh lepas daripada basuh, lepas niat basuh muka terus basuh kaki. Basuh kaki tu adalah last perbuatan kita semasa kita mengambil wuduk. Yang ke-10, menyapu air ke seluruh kepala. Walaupun rukun wuduk tu menyapu air pada sebahagian kepala, tapi sunat kalau kita nak basuh semua kepala kita. Okey. Seterusnya, 11. Membasuh anggota wuduk lebih daripada had yang ditetapkan. Okey, kalau basuh tangan tadi kita basuh sepatutnya sehingga ke siku, tapi kita lebihkan sikit atas siku. Sunat hukumnya. Kemudian menggosok-gosok celah jari tangan dan kaki masa kita membasuh anggota wuduk. Tangan dan kaki tu di celah-celah jari kita gosok-gosokkan. Okay, yang ke-13, membaca doa selepas wuduk. Itulah tadi di antara sunat-sunat wuduk. Okay. Jadi sebagai latihan kita pada hari ini, cikgu minta anak-anak murid semua menulis 4 anggota wuduk. Okay, anggota pertama ialah muka. Bagaimana kita mahu menulis muka? Menulis perkataan muka. Okay, tulis perkataan muka sebanyak 3 kali. Kemudian perkataan tangan sebanyak 3 kali. Perkataan kepala dan perkataan kaki. 4 perkataan yang cikgu pilih merupakan anggota wuduk yang wajib dibasuh. Baik, cikgu harap anak-anak murid cikgu semua faham. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada pelajaran akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.